ولوالدي أصحاب الحقوق الواجبات علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kata tak dengar, ada yang kata dengar, ada satu ni. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ittaba'ahi wa tamsaku bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya mari sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah di atas peluang kesempatan yang berterusan yang Allah beri pada kita. Sentiasa menghadirkan diri ke tempat ini, menyertai agenda yang mulia ini. Moga-moga dengannya Allah akan mengangkat darjat kita dan menempatkan kita bersama-sama para salihin dan salihat dari dunia sampailah ke akhirat. Kasihi Tuan Imam Surau, pengurusi nasah pentadbir Surau, fadilah dan ustaz, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ini kita sentuh sedikit mengenai langkah-langkah mempertahankan takwa. Langkah-langkah mempertahankan takwa. Sebelum itu saya nak sebut sikit mengenai signifikan keberadaan kita di tempat ini. Sebab kita bimbang akhir zaman ni umat sekalian dalam dunia ni orang biasa berebut pangkat ni. Orang berebut kedudukan dalam muka bumi. Tiba-tiba Allah sendiri kata, di sini tempat kamu nak mencari pangkat. Itu sisi Allah. Kehadiran kamu sebagai tempat untuk membina kedudukan di sisi Allah. Sampai Allah sendiri sebut, yarfa'illah. Allah akan angkat darjat kamu. Yang angkat itu bukan orang lain, Allah sendiri kata. Allah mengangkat darjat orang beriman, darjat orang berilmu beberapa darjat. Dan kalau di dunia ni nak naik darjat ni susah. Bukan senang. Agak-agaknya daripada constable nak sampai saja meja ni berapa darjat kena ada? Berapa calit kena ada? Berapa tingkat ni lalu? Lepas constable, last korporal. Last korporal, korporal. Lepas korporal, ada super korporal. Sarjan. Lepas sarjan, sarjan major. Lepas tu, sub. Banyak tu. Sub inspector. Lepas tu, inspector. Lepas tu, inspector. 8 dah. Belum sampai ASP lagi. Dan lazimnya yang namanya anggota polis yang biasa ni kan, siapa tak nak bakat? Bila sebut orang beriman, bila Allah pula kata, kamu tak ada bakat kamu tak ada, makin hari makin hampir dengan aku. Makin meningkat kedudukan kamu di sisi Allah. Kamu tak ada. Tak mungkin kita bertemu orang yang boleh tanya, nak naik pangkat tak? Tak apalah, bawa saya tak kisah. Naik pun tak naik sama je. Ada orang ni. Mengapa bila pangkat dunia kita buru? Tiba-tiba Allah menawarkan pangkat di sisinya. Tak ada orang nak kata. Tuan-tuan sekalian, pada waktu ini, pada bulan lepas. Bulan lepas tu bulan apa? Pada waktu ni, pada bulan lepas, kita seramai ini ke? Pada bulan lepas,
Selepas maghrib ni orang mula berduyun-duyun ke surau masjid. Pada bulan lepas. Ke mana mereka sekarang? Kita macam tak heran dengan kedudukan kita di sisi Allah. Yang kita lebih heran ialah apa status kita di sisi manusia. Yang ketiga, apa signifikannya kehadiran kita ke masalah ilmu ni? Rupanya Allah sebut dalam salah satu ayat rangkaian ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, surah At-Taubah. Kehadiran kita ke masalah ilmu ni merupakan salah satu anak tangga. Salah satu anak tangga yang kita gunakan untuk menuju syurga Allah SWT. Kalau kita baca salah satu surat At-Taubah, itu Allah menyebut mengenai pasal ahli syurga. Yang sebut lepas itu apa dia? Lepas Allah sebut menyatakan bahawa mereka bakal ke syurga, Allah sebut kualitinya. Lebih kurang 7 atau 6 syarat. Salah satunya as-sa'ihun. Orang yang berlega-lega atas muka bumi, bergerak merata muka bumi ini dengan matlamat mencari ilmu. Mereka kesana kemari mencari ilmu. As-sa'ihun, kata ulama tafsir, ialah insan yang bergerak atas muka bumi ini untuk menambah ilmu, mencari ilmu. Habis sini pergi sini, habis sini pergi sini, habis sini pergi sini. Rupanya dia salah satu daripada anak tangga untuk sampai ke syurga Allah SWT. Sebab di hujung ayat tu Allah kata apa? Basyiril mu'minin. Mereka lah orang yang mendapat berita gembira daripada Allah, yang ini tentulah yang gembira itu namanya syurga Allah SWT. Sayang hari ini orang tak kisah dengan kehadiran mereka. Lepas tu kita yang Allah pilih ni patut syukur banyak-banyak. Yang keempat, Nabi kata, apa signifikan ilmu daripada kita? Nabi sebut, ia asas yang akan mencorakkan sama ada kita bakal dalam kebaikan atau sebaliknya. Hadis Bukhari yang biasa kita sebut, apa dia? Nabi kata, ma yuridillah bi'abdihi khaira yufaqihu fid din. Antara tanda yang Allah hendak kita jadi baik, antara tanda yang menyebabkan kita berada dalam kebaikan ialah kata Nabi, Allah jadikan kita ni faham agama. Bila sebut faham agama, dia kena mengaji baru faham. Hari ni jadi susah sebab apa? Tak mengaji, nak cakap juga, itu masalah. Hari kita bercakap, kadang-kadang bercanggah dengan agama sebab tak mengaji. Akhirnya bertukarlah yang jahat menjadi baik. Kan Nabi sebut dalam hadis yang kita tahu dah akhir zaman, apa Nabi kata? Akan sampai saatnya pengkhianat dianggap jujur, yang jujur pula dianggap pengkhianat. Dah terbalik. Masyarakat dah tak tahu nak menilai siapa yang baik sebab ilmu. Hai, kita berdasarkan sentimen, nafsu. Baik sebab apa? Baik sebab dia bagi aku sekian-sekian, bukan sebab baik kerana watak dia, sahsiah dia. Nabi kata antara tanda Allah hendak jadi baik ialah ilmu dia. Yang kelima, Nabi kata, apa signifikan kita berada masa-masa ilmu ni? Untuk menyelamatkan kita daripada menyesal di akhirat nanti. Bila kita beramal tanpa ilmu, amal itu tidak berguna untuk kita. Apa Nabi kata? Asyaddun nas hasratal yawmal qiyamah. Antara manusia yang paling besar menyesal di akhirat besok siapa dia? Orang yang Nabi kata apa? Man kana talabil ilm. Dia berpeluang untuk mengaji. Ada peluang untuk dapat maklumat, ilmu. Tiba-tiba Nabi kata, falam yatlubu. Dia tak datang ngaji. Dia tak pergi mengaji. Kadang-kadang surau sebelah rumah, masjid beberapa langkah saja pada rumah. Tiba-tiba Nabi kata dia tak mengaji. Nabi kata dia antara orang yang paling besar menyesal di akhirat. Dan yang pada akhir Nabi sebut sebuah hadis yang cukup menarik untuk kita renungkan. Apa Nabi kata? Kun aliman.
kun aliman, jadilah alim. Au muta'alliman, ataupun jadilah penuntut. Au mustami'an, ataupun dengarkanlah majlis ilmu. Ataupun yang keempat, muhibban, cintailah majlis ilmu dan orang-orang yang mengaji. Wala takun khamis, jangan kamu jadi yang kelima. Fatahlika, nanti kamu celaka. Apa yang kelima? Dahlah ta'lim, dia penuntut mendadak. Dengar malah. Yang keempat, bahkan benci dengan majlis ilmu. Ini merupakan signifikan kehadiran kita ke majlis ilmu. Sahabat sekalian, sebab itulah kehadiran kita, kebersamaan kita majlis ini bukan dalam makna yang kerdil. Dia melibatkan makna yang cukup besar dalam mencorakkan survival kita sebagai hamba Allah. Sebab bila kita tak punya ilmu, kita akan mula tersasar daripada kebenaran. Sebagai contohnya, alhamdulillah, kita telah meninggalkan Ramadan yang sepatutnya menghasilkan buah yang namanya taqwa. Baik, kita anggap insya-Allah kita beroleh ke taqwa ni. Yang jadi isu selepas itu apa dia? Bagaimana nak mempertahankan. Kita kadang-kadang nak menang tu mudah, nak pertahan kemenangan tu payah. Nak jaga kemenangan tu lebih payah daripada menang tu sendiri. Betul, kalau kita ambil dalam konteks duniawinya, menang lepas tu tak menang-menang kan. Contohlah Piala Thomas, lepas menang sekali tak menang sampai sekarang. Payahnya nak jaga kemenangan. Lepas sekali menang, pindah orang dah tak ada dah. Nak pertahankan kejayaan. Dalam konteks kita Quran ini, satu kupasan menarik diberikan oleh Syekh Al-Bilali dalam kitab beliau Tawjih Ruqyah, panduan kerohanian ini kan. Dia kata 5 perkara yang mendasari langkah-langkah untuk menjaga atau mempertahankan ketakwaan ini. Kalau kita benar-benar nak bertakwa sampai mati, sebab Allah kata apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi selama ayat ni Allah kata apa? Allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa akan bawa kita tunduk pada Allah. Dan tunduk itu maknanya Muslim. Dan jangan kau mati kecuali kamu keadaan sedang tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyebut dan menghimpunkan asar para sahabat mengenai langkah-langkah mempertahankan iman kita, takwa kita. Paling atas dan paling puncak apa dia? Takwa ni memerlukan satu sifat yang namanya khaufillah, rasa takut pada Allah. Kalau kita tengok kita Ihya Al-Ghazali, takut memerlukan puncak. Puncak takwa ialah merasa takut pada Allah, tunduk pada Allah. Dan ketika mensyarahkan makna takut ini, Al-Bilali menyebut orang bertakwa ni paling takut pada, paling takut ialah kepada hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut dalam Quran pada innallaha sari'ul hisab, Allah amat cepat hitungan. Allah amat laju perhitungan dia. Kita buat terus catat. Dan kita akan lihat semua catatan nanti. Kita tak bimbang bila Allah mengatakan Allah amat laju kiraan dia, amat laju hisab. Bukan sekali laju, tepat. Gitu. Bila itulah sifat Allah, berani ke buat benda bukan-bukan ni? Kita kira tak tepat. Kiraan kita kadang-kadang tersasar. Tapi Allah tak pernah tersasar kiraannya. Sebab Allah tak lupa, Allah tak tidur, Allah tak ngantuk. Yang ngantuk ni kita, jempen jatuh tu. Kita lupa apa yang kita kira, Allah tak pernah lupa. Dengan sifat Allah sedemikian, bolehkah kita meringan-ringankan segala kerja buat kita, segala
perilaku kita atas muka bumi. Ya Allah kira berlaku. Allah kira berapa dah lama dah kita zalim. Allah kira berapa banyak dah kita tipu orang. Allah kira berapa program maksiat dah kita buat. Allah tahu. Tak cukup lagi, tambah lagi. Kita dah habis tiket dah. Selena Gomez dulu. Kabarnya tak ada masalah nak buat kan. Kata orang Shah Alam, tak ada masalah untuk meluluskan. Macam mereka bercakap tu Allah tak dengar. Tuan-tuan, sebelum kita pergi, Allah tahu dah berapa orang dah dapat tiket. Kita tak tahu kan? Tuan-tuan tahu berapa orang di tiket dah? Tak tahu. Tapi Allah yang laju kiraan dia, Allah tahu dah. Berapa orang yang bakal masuk ke lembah maksiat ni. Allah amat laju. Kita tak takut ni. Berapa tahun dah kamu buat maksiat? Berapa tahun kamu menipu? Berapa tahun kamu zalim? Dengan macam-macam itu kesalahan. Semua Allah tahu. Semua Allah kira. Kita tak bimbang dengan kiraan Allah. Kadang-kadang kita heran. Kalau orang kira kita, takut kita kan. Bila Allah sendiri kata, kiraan aku amat laju terhadap segala perbuatan kamu. Amerika pelambat kan. Amerika baru sedar, baru buat press conference, baru buat kan. Baru tahu. Allah tahu lama dah. Cuma nak sebutnya apa dia? Itulah jenis kita. Rupa-rupanya segala penafian yang dibuat selama hari ni apa dia? Pembohongan apa dia? Kita kecewa sebab apa? Sebab pekung negara kita dibuka di peringkat dunia. Kebusukan kita, kezaliman kita, kekejian kita didedahkan di peringkat dunia. Yang semuanya berfakta. Dan Allah lebih tahu banyak daripada itu. Karena itu kata di Al-Bilali, sebagai insan yang bertakwa, kita diminta apa dia? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi yang bukti yang ada depan kita, yang suruh tak buat, yang larang pula yang kita buat. Yang banyaknya apa? Yang larang itu banyak. Dan semuanya ni berada di depan kita, di hadapan kita. Saban hari kadang-kadang itulah dibuat oleh manusia. Yang suruh terlambat, yang larang di depan. Dan kita melihat dalam maklumat disalurkan kepada kita melalui media-media kita kan. Itu merupakan peringatan Allah kepada apa? Hisab. Kiraan Allah. Lepas besok macam disebut dalam surah Al-Kahfi, kita terperanjat dengan membaca dokumen gitu kan. Dokumen perilaku kita. Dokumen perbuatan kita besok dibentangkan dokumen ini. Fail ini. Rupanya kita pun tak ingat dah. Ada dalam dokumen kita. Jadi sebagai seorang yang benar-benar takut kepada Allah, yang pertama takut kiraan Allah pada kita. Setiap perbuatan kita Allah kira. Allah himpunkan. Sama ada kesalahan akidah, kesalahan ibadah, kesalahan syariat, kesalahan muamalat, semua Allah kira berapa. Bayangkan kita jumpa Allah dengan semua benda ini. Yang kedua kata beliau, takut apa? Takut kepada hukuman Allah di dunia. Kerana apa? Kerana pertama, kemaksiatan. Takut dengan segala maksiat yang kita buat. Maksiat apa? Kederhakaan. Derhaka kita pada Allah. Dan kalau kita ambil bab maksiat ni asi ni apa? Allah sebut dalam Quran. Apakah tanda-tanda kita maksiat pada Allah? Petunjuk Quran menyebut antara lain apa? Ya Allah sebut dalam Quran. Wa man ya'sillaha wa rasulahu
barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, derhaka kepada Allah, faqad dhalla, dia sesat. Dhalalan mubin, sesat yang paling nyata. Maksiat kepada Allah apa dia? Yang paling besar daripada ayat ini, yang paling besar ialah bila Allah ada hukumnya, kita pilih yang lain. Itu maksiat paling besar. Bila Allah telah memilih untuk kita satu peraturan, tiba-tiba kata Allah, kamu pilih yang lain, kamu ada yang lain. Itu maksiat paling besar. Dipanggil maksiat kepada Allah, maksiat pada Rasul. Ini maksiat paling besar. Allah yang cipta kita, Allah yang beri kepada nikmat pada kita, berikan aturan dia, berikan syariat. Tiba-tiba kata Allah, mereka ada pilihan yang lain. Ini maksiat paling besar. Kemudian disebut oleh para ulama apa maksiat paling besar lagi? Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun muhin. Sesungguhnya kata Allah, barang siapa yang menyakiti aku dan Rasul aku. Tuan-tuan sekalian, kalau kita menyakiti agak, kita sakitilah, kata orang DO kita. Agak-agak kalau minta tanah dapat tak? Ulama tafsir kata, apa makna menyakiti Allah Rasul? Maknanya apa? Kita tak mendengar perintah dia, kita tak heran larangan dia. Perbuatan ini, kata ulama tafsir, menyakiti Allah dan Rasul. Sebagaimana sakitnya hati kita bila yang sepatut dengar perintah kita tak dengar. Tentang kalau anak tak dengar cakap kita, dia tak sakit hati ke? Tak rasa sedih, sayu ke? Kalau isteri tak layan kita, tak sayu ke? Kalau suami tak layan isteri, tak sayu ke? Terasa tak hati? Sakit tak rasa hati? Selepas semua dibagi layanan, dibagi, tiba-tiba minta sikit je. Abang tak boleh buat sendiri ke? Amboi. Oi, dahsyat. Tiba-tiba masa nak pergi ke surau kan, lagi lebih kurang setengah jam, pakai baju, hutang tak ada satu. Alah ya, boleh tolong tak sekejap hutang satu ni? Itu tak dibuat sendiri ke? Rasut. Oh, rasut terus. Walau minta tolong, rasa macam mana tak? Ini kan pula Allah yang memberikan macam-macam. Tiba-tiba kita sakiti, tak dengar perintah dia, tak heran dengan tegahan. Lalu apa kata Allah sendiri? La'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah melaknat mereka dunia sampai akhirat. Satu laknat yang berpanjangan. Kadang-kadang bila kita baca ayat ni kan, yang pendek, padat ni kan, tak takut. Sedangkan makna kata ulama tafsir ialah kita tak dengar perintah Allah dan tak menjauhi larangan, menyebabkan Allah dan Rasul merasa disakiti. Entah kalau ini, lepas tu bila Allah kata la'anahumullah, Allah melaknat mereka di mana? Fid dunya wal akhirah, dunia dan bila Allah kata macam tu, ya orang beriman rasa macam mana? Orang yang bergelar hamba Allah ni rasa macam mana? Kalau kita duduk kat sini, tiba-tiba kata ketua kampung, saya akan keluarkan awak dari kampung. Awak buat sekali lagi, saya akan keluarkan awak daripada kampung. Saya akan halau awak daripada Sri Gombak. Awak sakitkan hati saya sekali lagi, saya pastikan awak keluar daripada Sri Gombak. Tentang bila Allah kata laknat, lawannya apa? Allah singkirkan kita. Kata sebagai fasirin, laknat apa? Orang yang tersingkir daripada syurga.
Sebab tu di hujung ayat Allah kata apa? Walahum azabun muhim. Mereka diletakkan dalam azab yang hina. Azab hina makna neraka Allah lah. Ini sifat orang yang maksiat pada Allah. Cubalah kita bayangkan, kalau begini caranya, macam mana nak mempertahankan ketakwaan. Sedangkan kita tak melaksanakan titah. Dan kalau kita ambil realiti hidup kita hari ini kan, berapa ramai yang berjuang ke arah itu. Lepas tu setidak-tidaknya tolong raikan perjuangan di hadapan Allah sebagai tanda kita nak bersama dengan Allah SWT, mengharapkan kasih dan menolak kemurkaan. Yang ketiga kata di pengarang, takut dalam konteks apa? Takut dengan kelalaian kita. Takut lantaran lalai. Quran sebut lalai ni antaranya apa? Lalai yang merangkumi 3 perkara yang besar. Yang menyebabkan kata Allah pada mereka yang lalai dalam 3 perkara ni, mereka inilah yang paling banyak memenuhkan neraka Allah besok. Kan Allah sebut dalam surah apa? Surah Al-A'raf. Biasa dibaca oleh ustaz-ustaz kita, tapi kita tak perasan dengan makna ni. Kita tak serius dengan apa di sebalik ayat yang cukup hebat ini. Sampai Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan aku penuhkan neraka aku tu dengan jin dan manusia. Siapa jin manusia macam mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah kata ulama tafsir, Allah gunakan yafqah. Hati yang tak faham. Dan hati yang konteks dia kata ulama tafsir apa dia? Akal. Sebab hati itu gerbang kepada akal. Mereka ada hati tapi tak faham. Mereka boleh faham tapi sengaja buat tak faham. Mereka faham wajib buat Islam tapi macam tak faham. Mereka faham tapi buat tak faham. Mereka tahu ini wajib tapi macam tak wajib. Akhirnya ada orang kata, kita telah pun melaksanakan syiar Islam. Syiar Islam. Tuan-tuan, syiar ni daripada mana? Syiar dulu ke syariat dulu? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ada bayang orang tak ada macam mana? Kalau kita berjalan nampak bayang ada, orang tak ada macam mana? Agak-agak lari ke? Sepatutnya syiar ni cetusan syariat. Tapi ada orang bercakap pasal kami mentadbir berdasarkan maqasid syariah. Maqasid syariah tu terasnya pada syariat. Kalau syariat tak buat, mana datang pula maqasid tu? Sebab tu ketika saya mengaji dulu kan, pensyarah siasat syariah, saya kata apa? Dia kata demo-demo ni cakap mudah. Sikit-sikit maqasid, sikit-sikit maqasid. Dia mau tahu kan nanti gapo ni. Tuan-tuan sekalian, kalau kita berdiri depan cermin baru nampak kita dalam cermin kan. Tiba-tiba kita tak berdiri, isteri kata, "Ya, apa gambar abang dalam cermin?" Kita suspek. Kita kat dapur, tiba-tiba nampak kita dalam cermin, tak boleh. Kita macam tak faham. Sepatutnya cetusan syiar itu daripada syariah, bukan sebaliknya. Tapi kita ni seronok cakap kan, apa lagi dah syiar Islam dah kita buat. Terus kenapalah maknanya syiar ni kalau hukumnya tak ada? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan cium bau nasi biryani,
Dia tanya, ada biryani ke belakang? Tak ada, habis. Datang dari mana bawa? Kita kadang-kadang rasa heran dengan sikap sebahagian daripada orang kita yang mengambil sikap apa dia? Macam tak faham, kata Allah. Macam tak faham. Dia orang Islam, dia orang beriman, tiba-tiba sampai pelaksanaannya macam tak faham. Mereka ada hati, tiba-tiba macam tak faham. Tahu. Tapi itulah realiti ada hari ini kan. Macam tak faham siapa nak dipilih untuk melaksanakan titah Allah. Macam tak faham. Tuan, kita kalau semayang, bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa nama tu? Asyhadu an la ilaha illallah, apa nama tu? Nama dia iqamatus salah. Yang luar dah masuk dalam kan? Sebab Bilal panggil. Kalau hari Jumaat, kalau masih bersidari, apa dia? Imam akan panggil. Masuk dalam, luruskan saf, rapat saf, mati handphone. Ada tak sahabat saya marah? Mam, relax lah, kami pun tahu. Banyak ada saya buat juga. Tak berani. Itu arahan imam kan. Rapat. Kata imam. Semua masuk. Sebab iqamatus salah. Menegakkan salat. Pimpin imam. Bila iqamatus salah dipanggil, kita semayang menegakkan ibadah salat ini kan. Semua orang cepat-cepat masuk saf. Cepat-cepat masuk saf dan ikut imam. Ada tak orang tiba-tiba tengah-tengah nak masuk ni dia pula keluar? Bagi tanya, pasal keluar nak sembahyang kat rumah. Dah dekat sini dah. Tiba-tiba, nak balik dah. Pasal apa? Nak solat kat rumah. Ini apa hal? Tentang bila iqamati salah orang faham. Kena masuk saf untuk salat. Dan tak ada seorang berani sanggah imam. Kecuali imam tu buat silap. Kalau tidak, selagi imam baca Fatihah betul, dia masih lagi sujud betul, rukuk semua betul, wajib ikut. Iqamatis salah. Kita faham. Kita lupa bahawa yang lebih besar pada iqamatis salah apa dia? Iqamatud din. Menegakkan agama. Bila tegak solat, semua orang setuju, ikutlah ke? Tiba-tiba nak tegak agama, nak tegak Islam, berapa ramai ikut? Berapa ramai ikut imam yang tegak Islam? Kita lupa iqamatud din lebih luas daripada iqamatus salat. Ni tegak salah satu rukun Islam. Iqamatud din nak tegak Islam seluruhnya. Bila iqamatud din, iqamatus salat, orang berdiri 6,000 dalam solat jemaat. Orang ikut imam seorang. Sebab dia melaksanakan perintah menegakkan solat. Kita ikut dia. Tiba-tiba bila kita disuruh untuk iqamatud din, marilah tolong kami untuk menegakkan agama Allah. Berapa orang ikut? Berapa ramai tak ikut? Sedar tak kita hari ini bahawa kita meninggalkan iqamatud din tapi masih iqamatus salah. Sampai tertegak agama yang sebenarnya lebih besar daripada yang ini. Sebab tu kata Nabi, akhir zaman kamu akan lihat aneh. Sembahyang tapi tak ada Islam. Baca Quran tapi tak ada Islam, Nabi kata. Hadis Muslim kan daripada Ali Aisyah. Kamu akan jumpa, Nabi kata, umat yang begini akhir zaman. Akhir mereka iqamati salah, tolak hasrat iqamatud din. Mereka bersama imam semayang tapi tak bersama imam nak tegakkan Islam. Bukti hari ini kan kita lihat
Dia diajak untuk menegakkan kebenaran Islam. Ramai yang menangguh-nangguh. Ramai yang menangguh-nangguh penglibatan mereka dengan agenda untuk membela kebenaran, menegakkan al-haq. Alangkah anehnya kan. Alangkah anehnya benda ini. Lalai. Dua lagi. Apa kata di Al-Quran? Lalai kedua, lalai apa? Lalai dalam menggunakan biji mata. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata dan mereka macam tak nampak. Macam-macam penyelewengan, macam-macam kerosakan, macam-macam depan mata. Macam buta, kata Allah. Kita nampak tapi tak bertindak sesuai dengan apa kita nampak. Tuan-tuan, kalau kita nampak suara ni bocor, apa buat? Hujan bocor. Ada tak orang kata, dia bocor lah, ya, biar lah, tengoklah, biar kan macam apa jalan tak dia lah, gitu. Paling tidak kerja apa? Cari besin, cari badi, tak ada tempat yang bocor. Besok lusa, terus baik yang di atas yang bocor. Sebab kita nampak. Hari ni bocor bukan sikit, bocor dia bilion. Berapa? 13 poin. Cuba kita bayangkan, tahu. Berdasarkan kebocoran laporan audit saja kan, setiap tahun kita bocor tak kurang daripada 10 bilion setiap tahun. Kita tahu, tiba-tiba bila terus berlaku. Apa nak jadi? Mata kita nampak kepincangan, kecurangan. Tiba-tiba kita tak bertindak berdasarkan apa yang kita nampak. Allah kata kamu macam buta. Mata kamu lalai. Tak ada respon. Beku. Dan yang akhir sekali kata dia Allah pada, lalai apa? Lalai telinga. Lahum azanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi sayang telinga mereka tak mendengar. Mereka tak mendengar panggilan. Mereka tak dengar seruan. Dalam Quran Allah kata apa? Antara doa para muttaqin apa dia? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami dah mendengar panggilan kepada kebenaran, panggilan pada iman, panggilan pada ketakwaan, panggilan ketaatan, kami dengar dan kami ikut. Kami ikut. Dalam Quran kami ikut, luar Quran kami bantah. Bila imam baca ayat ni habis-habis Allahu Akbar, macam nak mengikut. Dalam ayat an aminu, kami beriman, kami percaya dengan panggilan ya Allah. Lalu fa amanna, kami beriman, kami ikut, kami taat, kami patuh. Tiba-tiba dia tak menjadi sikap kita. Sedangkan Allah keluar Al-Quran, ini sikap muttaqin, sikap ulul albab, sikap orang nak mati sebagai al-abrar. Tiba-tiba ayat yang lain, kita lain. Macam kita tak mendengar ayat ni. Telinga kita pun dah pekak dah. Pekak daripada apa? Pekak daripada menerima kebenaran. Aku ini aku malas dengar ni. Ustaz mana aku jemput ni? Muslimin muslimat sekalian, kelalaian dalam bentuk kita macam kehilangan daya dengar. Yang Allah sebut dalam Quran, antara watak orang-orang beriman ni, mereka yang kata Allah apa? Pasang telinga, dapat maklumat, dapat penjelasan. Antara sifat hamba aku dikata Allah pada allazina istami'una liqaul, ialah mereka yang mendengarkan maklumat, ucapan.
Rupanya antara sifat kita adalah sentiasa dapat maklumat yang berada atas muka bumi. Kita dengar, lepas tu apa nak buat? Allah sebut fayattabi'una ahsana. Kamu ambil yang terbaik sebab kamu orang baik. Orang beriman mendengar maklumat apa dia? Dia ada standard dia. Standard pendengaran. Sebab tu Allah sebut banyak mana pun dia dengar, dia akan suka dengan apa? Fayattabi'una ahsana. Dia akan ikut yang terbaik. Yang terbaik apa dia? Ya Allah sampai kat dia. Sama tak yang dia ada dengan orang tu cakap? Sama tak maklumat yang dia ada sebagai orang beriman dengan yang orang lain cakap? Sama. Kalau sama aku ikut. Kalau tak sama? Sebab tu kita kena mengaji. Kalau orang sana cakap tak sama dengan apa yang kita ada, apa yang kita ada? Quran kita, Nabi kita, akidah kita. Yang kita dengar lain dengan yang Quran kata. Yang kita dengar lain yang Nabi kata. Tapi nak ambil mana? Cari lagi yang sama. Tuan-tuan, bila tuan-tuan cari stesen radio, Hakim apa? Macam tak pernah dengar Hakim dia apa? Hakim di Kuala Lumpur apa? 9.5. Kalau kita ambil radio lama, dia pusing kan? Krek. Kita berhenti bila? Berhenti bila dengar suara siapa? Suara Siti apa? Rohani. Hakim. Kan gitu. Betul tak? Kau tak setuju balik lah. Kita nak cari Hakim. Tiba-tiba masuk Asyik FM. Asyik bukan. Asyik lain. Hakim 91 pun. Ini Asyik ni 91.1. Pulah lagi. Sampai dengar apa? Kata Dik Siti Rohani Surani. Kenal tak? Tak kenal, payah betul. Siti Gombak ni Hakim tak kenal. Suara dia. Dengar suara tahu ni Hakim. Sama dengan hasrat kita nak dengar Hakim. Cari stesen. Kita nak syurga, cari stesen mana? Ya kan? Fayattabi'una ahsana. Kamu kena ikut sesuai dengan apa yang kamu ada. Tiba-tiba kita beriman lain, ikut lain. Tuan-tuan, bila kita tahu, kita nak balik raya, balik raya. Tiket tanah kita tiket mana? Tiket dengan bas kena sama ke tak? Ataupun sebas naik? Tak. Tengok tiket. Padan dengan bas. Macam itulah kita boleh mendengar. Kita dengar orang cakap sama tak dengan Quran kata? Sama tak yang Nabi kata? Jangan sampai kita ikut aja. Kalau tak sama, cari orang lain. Mesti ada yang sama. Sebab tu besok malaikat tanya kita kan? Malaikat tanya kita besok di mana? Bila kita nak berkata di Allah, pada saat puak-puak yang kufar engkau muka bumi diheret ke neraka. Malaikat tanya, tak ada ke orang cerita kamu pasal ni? Tak ada ke siapa-siapa cerita pasal neraka ni sampai kau masuk sini? Setahu kami tak ada maklumat Allah tak bagi. Tak ada umat yang tak dapat penjelasan. Yang kamu boleh kemari ni pasal apa? Rupanya apa dia? Kami dengar tapi kami tak nak ikut yang itu, kami ikut yang lain. Kan? Itu jawapan mereka yang masuk neraka. Baca balik surah Az-Zumar tadi. Jadi kata di Allah, kamu ada telinga, ada pengenaran. Tiba-tiba kamu tak tahu nak dengar yang mana. Dengar, yang ini sesuai. Ini aku punya. Bukan sebab apa? Bukan sebab ini nampaknya tawaran ni hebat juga ni kan. Tuan-tuan, kita akan naikkan 1000 sebulan. Dengar tu kan. Macam okey ni bunyi ni. Sebab dapat kenaikan 1000 sebulan. Apa dia? Apa yang naik ni?
Beri. Dia 1,000. Dia macam okey. Yang ni kot. Sekali kita dah tak tahu kan bahasa kita bahasa apa. Sebab itu kata Allah, pendengaran kamu dah aneh. Pendengaran kamu bukanlah pendengaran seorang beriman. Kita tak mendengar macam orang beriman dengar, kata Allah. Orang beriman dengar apa? Mereka dengar semua, tapi sampai tang pilih, dia pilih yang sesuai dengan apa yang Allah kata. Kita pula dengar semua, pilih suka aku. Atas alasan apa dia? Ini rahsia, suka aku. Dah. Kita ada cara kita. Allah kata, pilih yang terbaik, yang sesuai dengan watak kamu sebagai seorang beriman. Sahabat sekalian, muslimin dan muslimat, akibat kelainan cukup dahsyat. Pertama Allah kata apa? Allah samakan orang itu dengan binatang. Ini satu, kata apa, sindiran tajam daripada Allah. Ulaika kal an'am. Dah tak ada beza kamu dan kambing kamu. Dah tak ada beza kamu dengan ayam kamu. Kamu dah sama dengan dia. Satu. Yang kedua, Allah tokok lagi. Balhum adal. Bahkan kau lebih sesat daripada kambing kamu. Lebih sesat daripada ayam yang kamu beluk. Sebab mereka tak ada akal, kamu ada akal. Mereka tak dapat kitab, kamu dapat kitab. Mereka tak ada nabi, kamu ada nabi. Kamu lebih sesat daripada mereka. Sebab itu kata Allah, ujung tadi pangkat apa? Kamu layak berhimpun dengan neraka di akhirat nanti. Kerana itulah kata Al-Bilali, ini merupakan di antara perkara yang kita kena berikan perhatian untuk kita mempertahankan ketakwaan kita. Takutlah dengan sifat-sifat ini. Takutlah dengan peringatan-peringatan ini. Supaya kita dapat mengekalkan ketakwaan kita sampailah kita menutup kedua biji mata kita. Sebab takwa ni kena bawa sampai mati. Kita minta pada Allah dimatikan sebagai muttaqi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk malam ni sekali itu dulu kot. Ada kesempatan kita sentuh sikit lagi kupasan Bilali ni, yang pada saya cukup penting untuk kita menjaga diri kita daripada mudah sangat masuk perangkap manusia yang bertopengkan iman. Sedangkan bab kata Al-Quran, mereka beriman tapi Allah menafikan la yu'minun, sebab sikap mereka. Jangan kita ikut-ikut dengan sikap yang begini. Wallahu a'lam. Mari sama-sama kita tanggung tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum.